Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Berita tentang perkembangan terkini politik negara Malaysia. Berita ini dipetik daripada malaysiakini.com bertarikh 13 Oktober tahun 2022. Bertajuk MB tak minta bubar DUN, kata Setiausaha Sultan Selangor. Berita penuh. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari tidak membuat permintaan kepada Sultan Sarahuddin Idris Shah untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri atau dikenali sebagai DUN untuk negeri Selangor semasa menghadap baginda pada Selasa yang lalu. Demikian kata daripada Setiausaha Sulit daripada Sultan Selangor, iaitu Munir Bani, yang berkata terdapat kenyataan yang kurang tepat dalam laporan akhbar dan mesej di media sosial berhubung keputusan kerajaan negeri untuk tidak membubarkan DUN. Katanya dalam kenyataan itu, sebenarnya pada 11 Oktober yang lalu, Menteri Besar Selangor tidak membuat permintaan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk membubarkan DUN pada tahun ini dan berhasrat untuk meneruskan pentadbiran kerajaan negeri. Katanya lagi dalam kenyataan itu, Baginda Sultan Selangor mengambil maklum akan kedudukan ini dan mengharapkan agenda pembangunan untuk negeri Selangor yang telah dirancang dapat diteruskan demi untuk kepentingan rakyat jelata, kata Munir dalam kenyataan tersebut. Media sebelum ini melaporkan bahawa Sultan Selangor telah berkenan agar pentadbiran negeri diteruskan walaupun Dewan Rakyat dibubarkan pada Isnin yang lalu. Dalam pertemuan itu, Baginda dilaporkan berkenan agar kerajaan negeri dapat memfokuskan usaha untuk menjamin kesejahteraan rakyat Selangor selain melakukan persiapan bagi menghadapi kemungkinan situasi banjir. Sekian berita, Daulat Tuanku. Bersama dengan berita itu juga telah dilampirkan di malaysiakini.com surat berkepala daripada Selangor Royal Office, iaitu kenyataan media yang menyebut adalah dimaklumkan setelah membaca kenyataan-kenyataan di akhbar dan juga media sosial berhubung dengan keputusan kerajaan negeri Selangor untuk tidak membubarkan Dewan Negeri Selangor bagi mengadakan pilihan raya pada tahun ini, didapati terdapat beberapa kenyataan yang kurang tepat. Sebenarnya pada 11 Oktober 2022 yang lalu, Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor tidak membuat permintaan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor untuk membubarkan Dewan Negeri Selangor pada tahun ini dan berhasrat untuk meneruskan pentadbiran kerajaan negeri. Baginda Sultan Selangor mengambil maklum akan kedudukan ini dan mengharapkan agenda pembangunan untuk negeri Selangor yang telah dirancang dapat diteruskan demi untuk kepentingan rakyat. Sekian dimaklumkan. Terima kasih. Bertahan dan setia kepada agama Islam, berkhidmat untuk rakyat dan negara. Saya yang menjunjung titah, Datuk Haji Muhammad Munir bin Bani, bertarikh 13 Oktober 2022. Demikianlah kenyataan media daripada Selangor Royal Office. Kita jumpa lagi. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita nantikan bersama-sama apakah negeri-negeri lain juga akan mengikut jejak langkah negeri Selangor yang tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri. Maafkan saya, tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini masih lagi tentang Najib Razak. Wow, ini betul-betul luar biasa nih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Disahkan memang sudah diserahkan nama-nama calon di Pekan untuk Parlimen Pekan dan Najib salah seorang daripadanya. Walaupun begitu tuan-tuan dan puan-puan, duka cita dimaklumkan. Najib hilang kelayakan tanding PRU. Najib hilang kelayakan tanding PRU. Pakar perlembagaan berkata, bekas pengerusi Barisan Nasional itu tidak layak untuk bertanding atau menjadi calon, sama ada dalam PRU 15, pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil berdasarkan perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mungkin terpaksa untuk melupakan hasratnya untuk bertanding semula dan mempertahankan kerusi Parlimen Pekan pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang ini. Kecuali mantan Presiden itu mendapat pengampunan diraja dalam masa terdekat, walaupun peluang berkenaan memang sangat-sangat tipis. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang saya bacakan tadi itu bukan dinyatakan oleh orang kampung, bukan juga dinyatakan oleh makcik-makcik yang suka membawang, bukan juga pakcik-pakcik yang buat meroyan, bukan. Tetapi ini dinyatakan oleh seorang pakar perlembagaan, dan pakar perlembagaan ini pula bergelar profesor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun semangat kamu tinggi untuk menyatakan, untuk mau supaya Najib Razak dicalonkan ke, bertanding ke, tapi menurut Profesor Madya Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Hussein berkata, bekas pengerusi Barisan Nasional itu memang tidak layak lagi untuk bertanding ataupun hanya untuk menjadi calon pun, sama ada dalam PRU 15, pilihan raya negeri atau pilihan raya kecil berdasarkan perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Katanya perkara 48/5 perkara 48/5 Perlembagaan Persekutuan menetapkan sekatan bagi seseorang yang telah dijatuhkan hukuman penjara tidak kurang daripada 1 tahun atau dihukum denda tidak kurang daripada RM2,000 Malaysia untuk dinamakan sebagai calon, dipilih atau dilantik sebagai ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara, kecuali dia sudah mendapat pengampunan bebas. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak bukan hanya sekadar didenda RM2,000, tetapi Najib Razak telah didenda sebanyak RM210 juta Malaysia. Ini berapa kali ganda nih. Jadi memang tiada harapan. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Perlembagaan Persekutuan itu menyatakan, Perlembagaan Persekutuan perkara 48/5 itu mengatakan, kalau seseorang itu kena penjara tidak kurang daripada 1 tahun, dia pun tidak layak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak bukan di penjara 1 tahun, tapi Najib Razak di penjara 12 tahun. Jadi apa lagi yang mau? Takkan nak rosakkan perlembagaan negara Malaysia, takkan mau langgar perlembagaan negara Malaysia, takkan mau rodok saja. Jangan sampai ini jadi case study. Nanti lain kali pada masa akan datang ini akan menjadi case study yang akan menyebabkan orang-orang banduan-banduan pun boleh bertanding. Jadi kena hati-hati ya. Walaupun begitu, kalaulah dia menang dalam semakan macam mana pengampunan tak apalah. Yang penting dia jangan langgar perlembagaan. Saya Twin TV channel ini, admin kepada channel ini sangat-sangat menjunjung tinggi kepada kedaulatan perlembagaan negara Malaysia. Jangan main-main dengan perlembagaan negara Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.